bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Kesihatan tahun 4 pada tajuk Petunjuk Awal. Okey, petunjuk awal. Apakah petunjuk awal ni? Okey, petunjuk awal ni kita akan bercakap berkaitan dengan penyakit yang tidak berjangkit. Okey, kalau penyakit yang tidak berjangkit maksudnya kalau kita duduk dekat dengan orang yang ada penyakit tu tidak berjangkit, tak akan dapat. Contohnya kalau COVID berjangkit ke tak? COVID berjangkit, bukan tidak berjangkit. Apa antara penyakit yang tidak berjangkit? Okey, antaranya yang pertama ialah sakit jantung. Yang pertama ialah sakit jantung. Sakit jantung ni punca dia daripada apa? Disebabkan oleh pengambilan makanan lemak yang berlebihan. Makan lemak. Lemak macam mana? Lemak kulit ayam. Tu contoh lemak. Okey. Dan punca dia lagi bila kita dah makan lemak banyak, salur darah jadi sempit dan tersumbat. Okey. Ni antara punca kenapa macam mana seseorang itu mendapat sakit jantung. Kesan dia, macam mana nak tahu kesan sakit jantung ni macam mana? Dada sakit dan nafas sesak. Susah nak tarik tarik nafas tu, dada rasa sakit, itu antara tanda-tanda kesan-kesan kepada sakit jantung. Okey. Macam mana cara nak mencegah? Macam mana nak mencegah sakit jantung? Kita kena kurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan kita kena selalu bersenam. Okey, kena buat senaman secara berkala. Berkala ni maksudnya selalulah. Kita dah tetapkan 2 kali seminggu ke 3 kali seminggu kita akan bersenam. Okey. Alright. Asma. Adakah asma penyakit yang berjangkit? Tidak. Kalau yang kedua kita akan bercakap pasal asma. Asma ni kalau kita duduk tepi orang asma, kita tak akan dapat penyakit asma sebabnya tidak berjangkit. Apakah punca sakit asma ni? Asma ni alahan kepada habuk, asap dan bulu binatang. Biasanya kalau orang ada asma, dia tak boleh dekat dengan kucing. Dia tak boleh duduk tempat yang berhabuk. Dia tak boleh duduk tempat orang bakar sampah sebab berasap kan. Dan puncanya juga sebab ada keradangan saluran pernafasan. Keradangan ni macam ada luka-luka lah. Gitulah senang kita cakap. Okey, antara kesannya termasuk kesan asma termasuk sukar bernafas dan tercungap-cungap. Biasanya kalau orang yang sakit asma ni, ada asma ni ataupun kita panggil lelah. Asma ni dia kalau main sekejap, dia akan jadi macam tercungap-cungap. Nafas dia macam tak panjang. Okey, dan orang asma ni dia batuk-batuk. Okey. Cara nak mencegah, macam mana nak mencegah daripada orang asma ni daripada mendapat serangan asma? Dia kena elak berada dari kawasan berasap dan berhabuk. Orang asma ni dia sensitif dengan habuk, dengan asap. Jadi kalau dah ada asma, kena jauh daripada tempat-tempat yang berhabuk dan tempat-tempat yang ada asap. Dan yang penting sekali, perlu menjaga kebersihan diri. Okey. Lagi, yang ketiga, penyakit yang tidak berjangkit ialah penyakit buah pinggang. Punca daripada penyakit buah pinggang ni ialah kurang minum air kosong dan pengambilan protein yang berlebihan. Okey. Dan antara punca penyakit buah pinggang ni adalah daripada tekanan darah tinggi, diabetes dan batu karang. Buah pinggang rosak ya. Contoh disebabkan pengambilan ubat darah tinggi, ubat kencing manis yang berlebih dah lama sangat. Jadi buah pinggang kita rosak.
bila buah pinggang rosak, nanti ada urea racun dalam badan makin tinggi sebab buah pinggang tidak berfungsi. Okey. Jadi bila buah pinggang tak berfungsi, badan kita akan dipenuhi oleh dengan racun lah, urea, sebab tugas buah pinggang ni untuk menapiskan. Jadi bila buah pinggang tidak berfungsi, maksudnya dalam darah kita dah ada urea tinggi. Okey. Antara kesannya termasuk kencing berdarah, sakit pada bahagian pinggang, kemerosotan berat badan, maksudnya dia kalau dulu gemuk dia makin kurus, kulit dia kering dan mudah letih. Okey, itu kesan bagi yang ada penyakit buah pinggang. Okey, macam mana nak mencegah macam mana nak elak daripada sakit buah pinggang? Okey, minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari, kurangkan pengambilan protein dan sentiasa bersenam. Okey, seterusnya kita tengok diabetes. Okey, sakit diabetes. Diabetes ni ataupun lebih dikenali dengan penyakit kencing manis. Okey, kenapa? Apakah punca penyakit kencing manis ni, diabetes ni? Disebabkan oleh pengambilan gula yang tinggi. Yang kedua, obesiti. Obesiti ni berat badan yang sangat berlebihan. Yang ketiga, kerosakan pada organ pankreas. Maksudnya badan kita tidak dapat menghasilkan insulin yang secukupnya untuk mengawal glukosa dalam badan kita, gula dalam badan kita. Itu yang kita jadi sakit kencing manis ataupun diabetes. Kesannya, biasanya pesakit kencing manis akan mengalami berat badan susut. Susut macam mana? Kurus secara mendadak. Maksudnya cepat sangat turun berat badan kan? Itu antara kesan pesakit diabetes. Penglihatan kabur dan boleh menyebabkan buta. Ni ada kes pesakit diabetes ni mata jadi kabur dan lama-lama kalau tidak diusahakan akan jadi buta. Okey, sebab dia dah pecah darah di dalam mata. Mudah letih dan lesu. Dan pesakit diabetes kalau dia luka lambat sembuh. Okey, dan ada satu tahap bila dia luka tak sembuh-sembuh, last sekali kena potong. Pernah tengok tak? Jari kena potong, kaki kena potong disebabkan oleh kencing manis ataupun diabetes. Okey, macam mana cara untuk mencegah kencing manis? Kita perlulah kurangkan pengambilan gula. Perlu melakukan senaman secara berkala dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey. Alright. So, kita ada kat sini kita kupaskan penyakit yang tidak berjangkit ni yang yang selalu kita ni banyak lagi sebenarnya penyakit yang tidak berjangkit kan, tapi yang ni yang dalam silibus kamu ni yang common lah, yang biasa dialami oleh penduduk di Malaysia: sakit jantung, asma, buah pinggang dan diabetes. Okey, itu sahaja daripada teacher. Terima kasih. Bye-bye.